الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Tariqat Alawiyah, jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih. Amin Allahumma amin. Muka surat 158. Antara adab-adab seorang alim, at-tawadhu, sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga diri adalah di antara adab seorang alim, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah orang ramai. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala mengatakan, hendaknya seorang alim meletakkan tanah di atas kepalanya kerana tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seorang alim yang rendah hati dan membenci seorang alim yang sombong. Barang siapa yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewariskan hikmah kepadanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak di antara ulama salaf yang mengambil manfaat dari murid-murid mereka tentang sesuatu yang tidak ada pada mereka, yang ini yang tidak mereka ketahui. Tersebut keterangan dalam hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan lam yakunil ladzina kafaru kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu. Para ulama menyimpulkan dari hal itu beberapa manfaat, di antaranya keterangan tentang tawaduk dan bahawa seseorang yang memiliki kelebihan, yang ini yang lebih utama, tidak terhalang untuk membaca kepada seseorang yang lebih rendah keutamaannya, iaitu yang kurang utama. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, saudara saya, iaitu abang saya Tahir, belajar kepada setiap orang yang ditemuinya, baik yang setara dengannya maupun yang di bawahnya, di negeri mana sahaja, dan ia tidak pernah menonjolkan dirinya untuk berdakwah atau memberi peringatan kepada orang kecuali bila ia tidak mendapati orang melakukan hal itu. Ia berbuat demikian kerana bersungguh-sungguh dalam bersikap khumul, yang ini menyembunyikan kelebihan ataupun keadaannya. Apabila di suatu negeri ia mendapati orang yang mengaku memiliki pengetahuan, ia berkata kepadanya, bolehkah aku membacakan kepadamu? Maka ia dan orang lain mendapatkan manfaat kerana ketawaduannya dan sikapnya yang meluruskan diri itu. Kerana sesungguhnya orang yang sombong terhadap orang lain dan meminta mereka untuk datang ke tempatnya dan membaca kitab kepadanya tidak akan mendapatkan manfaat dan tidak dapat memberikan manfaat. Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, seseorang sentiasa menjadi orang yang alim selama ia belajar. Maka apabila ia meninggalkan belajar dan menduga, iaitu merasa bahawa dirinya tidak perlu lagi belajar dan telah merasa cukup dengan apa yang ada padanya, maka ia sangat bodoh. Saya, iaitu penulis, mengatakan di antara ucapan Sayyidina Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid adalah, sesungguhnya orang yang menundukkan dirinya, iaitu merendahkan dirinya dan menerima kebenaran dari orang yang membawanya, bererti ia telah tawaduk. Kerana kebenaran, tawaduk iaitu merendah diri kepada kebenaran dan telah bersikap adil.
Ini adalah sifat seorang penuntut ilmu yang sebenarnya, mahu menerima manfaat dari siapa sahaja, di mana sahaja, dan mencari pada siapa sahaja. Ia juga telah menjadikan manfaat yang dicari Ia juga tidak menjadikan manfaat yang dicari terbatas pada seseorang sahaja dan bukan pada yang lainnya, melainkan ia akan memanfaatkan kesempatan mendapatkan keutamaan-keutamaan dan akan mencari perantara-perantara yang dapat menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Kebahagiaan adalah keberhasilan, iaitu mendapat apa yang dituntut dan diinginkan. Hikmah adalah barang orang mukmin yang hilang. Taufik berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Beliau juga mengatakan, tawaduk merupakan pembawaan dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dicintainya. Sifat ini nampak meskipun ketika menghadapi orang yang suka melakukan maksiat, orang fasik, orang yang suka berbuat zalim, bahkan terhadap haiwan dan benda-benda, malah juga kepada orang kafir. Anda dapat mengetahui ini dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya dan jawapan beliau kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang jatuh. Berhadapan dengan mereka, beliau melepaskan diri dari kedudukannya yang tinggi kerana kasih sayang beliau terhadap mereka. Hal itu disebabkan ma'rifah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Seorang ulama mengatakan, kurma jika berbuah banyak maka akan menunduk, demikian pula sebaliknya. Saya, iaitu Habib Zain, mengatakan hal itulah yang ditunjukkan oleh seorang yang mengatakan, idza zada ilmul mar'i zada tawadu'an wa in zada jahlul mar'i zada tarafu'a wa fil ghusni min hamli thimari mithaluhu wa in ya'ru min hamli thimari tamanna'a. Bila ilmu seseorang bertambah, bertambah pula rendah hatinya, dan jika bertambah kebodohan seseorang, bertambah pula kesombongannya. Dahan yang memikul buah, seperti itu pula keadaannya. Jika tidak ada buahnya, ia akan tidak mampu untuk merendah ataupun menghindar dari kita. Sebahagian ulama mengatakan, tawadha' takun kan najmi fi ufuqis sama ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la taku kad dukhani ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Tawadhulah engkau, jadilah seperti bintang di langit sana, ia terlihat di lembaran-lembaran air padahal sangat tinggi. Dan janganlah engkau seperti asap yang naik sendiri ke tingkatan udara padahal ia rendah sahaja. Diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam, meski diberi kerajaan, beliau tidak mahu mengangkat pandangannya ke langit kerana khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi makan orang-orang dengan makanan yang lazat, sedangkan dirinya sendiri makan roti gandum. Suatu ketika seorang perempuan tua menentangnya ketika Nabi Sulaiman alaihi salam berada di atas angin bersama tenteranya. Maka beliau pun menyuruh angin untuk berhenti agar dapat melihat keperluan perempuan itu. Demikian yang disebutkan oleh Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Naam. Sifat tawaduk merupakan sifat yang berlawanan kepada takabbur. Orang yang tawaduk, dia tidak berbangga diri, bahkan dia tidak merasakan dirinya mempunyai apa-apa kelebihan, tidak merasakan dirinya mempunyai apa-apa keistimewaan, tidak rasa dirinya mempunyai apa-apa sehingga dia layak untuk mendapat sanjungan, sehingga dia layak mendapat perhatian, ataupun sehingga dia layak untuk mendapat apa-apa sanjungan daripada orang lain. Dan hakikat dan takabbur, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghamtul haq
Naam, waraddul batil, orang yang memandang rendah kepada orang lain dan tidak mahu menerima kebenaran. Naam. Jadi sifat tawaduk ni merupakan satu sifat yang penting secara umum kepada orang-orang beriman dan secara khusus bagi orang alim. Naam. Dan kita bersifat tawaduk bukan hanya di hadapan manusia, akan tetapi hatta apabila kita bersendirian, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang depan orang buat tawaduk, tapi di belakang orang ataupun bila di rumah sendiri tak ada sifat tawaduk. Ayyub As-Sakhtiyani, seorang alim, mengatakan hendaklah seorang alim meletakkan tanah di atas kepalanya kerana tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Disebutkan satu kali Al-Habib Al-Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang ratib, Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang ratib Al-Attas yang kita selalu baca, satu hari di jalan dekat kota Huraidah di mana dia duduk. Dan kalau kita pernah pergi Yaman ataupun Hadramaut, rumah sana tinggi-tinggi. Rumah dia tak besar tapi tinggi, satu tingkat ada satu bilik, lepas tu naik lagi satu tingkat ada satu bilik, naik lagi satu tingkat. Jadi rumah sana tinggi-tinggi. Jadi bila dia jalan dekat kat kawasan rumah tu, jadi tiba-tiba orang yang sedang bersihkan rumah dia campak habuk-habuk daripada tingkap keluar. Jadi habis kena kepala Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Jadi orang yang ada bersama Habib marah, ya, ini kenapa orang ni tak tengok dulu sebelum baling buang sampah ataupun buang kotoran habuk-habuk. Tapi Habib mengatakan bahawa orang yang layak dibakar di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kena habuk-habuk ataupun kena sampah, ma'alish, itu benda yang ringan. Yang dia merasakan dirinya layak lebih teruk. Dia rasa dirinya teruk, melayakkan sehingga layak untuk dicampak ke dalam api neraka. Jadi kalau kena campak dengan habuk ataupun dengan sampah kotoran, itu yang ni galil, yang ni dia tak ada benda. Tu betapa sifat rendah diri ataupun mereka tak merasakan dirinya itu layak untuk dapat apa-apa kemuliaan. Hatta kalau orang buat salah dengan dia, dia rasa macam aku memang orang yang perlu dilayan lebih teruk daripada itu. Jadi kalau kena layan kurang teruk, ma'alish, tak ada. La ilaha illallah. Naam. Adapun Fudail bin Iyad mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seorang alim yang rendah hati dan membenci seorang alim yang sombong. Barang siapa yang tawaduk kepada Allah, nescaya Allah akan mewariskan hikmah kepadanya. Naam. Dalam riwayat lain disebutkan, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diangkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang mempunyai darjat martabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan pelbagai pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, antaranya hikmah. Naam. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, banyak di antara ulama salaf, ulama yang terdahulu, yang mengambil manfaat dari murid-murid mereka tentang sesuatu yang tidak ada pada mereka. Bahkan disebutkan bahawa sebahagian daripada mereka bukan hanya mengambil ilmu daripada orang yang lebih berumur daripada mereka, tapi sifat rendah diri mereka dan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu, mereka akan ambil dengan orang yang seumur dengan mereka, dan juga orang yang berada lebih muda daripada mereka. Yakni bukan hanya kalau ustaz tu lebih tua daripada dia, nak ambil belajar, tapi ustaz yang sama umur ataupun lebih muda, dia tak nak ambil manfaat. Tak, salah. Seakan-akan dia merasakan bahawa umur tu yang menjadi yardstick untuk ilmu ataupun kefahaman. Dan kita tengok Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Imam Syafi'i pada waktu itu merupakan antara orang alim yang muda. Dan Imam Ahmad bin Hanbal orang yang hebat dalam bidang fiqh dan orang yang hebat dalam bidang hadis. Jadi ulama-ulama hadis
yang telah berumur di waktu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Ahmad, kenapa kamu duduk bersama anak muda tu, iaitu Imam Asy-Syafi'i, sedangkan banyak lagi ulama-ulama yang lebih berumur. Iaitu daripada segi hadis lah. Maksudnya hadis, kalau kita ambil sanad ataupun belajar hadis daripada ulama-ulama yang lebih berumur, maksudnya sanad hadis dia lebih dekat dengan Rasulullah. Sanad hadis dia lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ambil yang daripada muda, yang lebih muda, sebagai contoh, kalau ambil daripada ulama yang lebih tua, mungkin daripada dia sampai Rasulullah mungkin 10 nama, contoh 10 nama. Tapi kalau ambil dengan ulama muda mungkin 11 ataupun 12, jadi lebih panjang lah dia punya sanad tu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, kalau aku terlepas daripada pendapat sanad yang tinggi, aku boleh juga ambil daripada sanad yang lebih panjang ataupun sanad yang rendah. Tapi kalau aku terlepas dari mendapat istifadah, dapat mengambil manfaat daripada akal anak muda yang cerdas ini, iaitu Imam Asy-Syafi'i, di mana aku nak cari ganti? Yang ini mungkin ilmu tu ada banyak, tapi nak ada orang yang sangat brilliant dalam memahami ilmu Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, yang ini tak semua orang diberikan hadiah, ataupun tak semua orang diberikan kelebihan itu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal duduk bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, walaupun Imam Asy-Syafi'i masih muda. La ilaha illallah. Naam. Jadi kat sini banyak di antara ulama salaf yang mengambil manfaat dari murid-murid mereka tentang sesuatu yang tidak ada pada mereka. Naam. Bahkan Nabi SAW diperintahkan untuk membaca Al-Quran kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab antara mereka sahabat-sahabat yang menghafal keseluruhan Al-Quranul Karim. Tak ramai daripada sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran. Dan antara rujukan sewaktu Sayyidina Abu Bakar ingin mengumpulkan Al-Quran kepada satu mushaf, antara orang yang dirujuk adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. La ilaha illallah. Di sini disebutkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, abang saya Tahir belajar kepada setiap orang yang ditemuinya, baik dengan setara dengannya maupun yang di bawahnya, di negeri mana sahaja. Punya rendah diri, rendah diri dan ingin mengambil manfaat di mana sahaja dan daripada siapa sahaja. Sebab tu disebutkan bahawa Ithnan la yata'allaman, ada dua orang yang tidak akan belajar, yang tidak akan mengambil manfaat. Al-mutakabbir wal-mustahi, orang yang berbangga diri. Bila dia berbangga diri, dia rasa macam, oh, kenapa aku nak ambil daripada orang lain? Kenapa aku nak ambil daripada ustaz tu, ataupun orang yang lebih muda daripada aku, ataupun itu dan ini? Ada je alasan dia untuk tak ambil ilmu. Sebab apa? Sebab dia rasa diri dia bagus. Orang yang rasa diri dia bagus, dia tak akan belajar. Orang yang diri dia bagus tak akan maju ke hadapan. Yang kedua adalah al-mustahi, orang yang malu. Terlampau malu pun tak akan belajar. Malu tu bagus, akan tetapi ada tempat dia. Ada tempat dia. Tapi untuk mempelajari ilmu dan untuk menuntut ilmu, jangan malu. La ilaha illallah. Naam. Dan ia tidak pernah menonjolkan dirinya untuk berdakwah atau memberi peringatan kepada orang, kecuali bila ia tidak mendapati orang melakukan hal itu. Ia berbuat demikian kerana bersungguh-sungguh dalam bersikap khumul, menyembunyikan kelebihan. Sifat tawaduk, merendah diri ataupun tidak mahu menunjukkan kelebihannya. Dan subhanallah, dan orang-orang salih kebanyakannya macam tu. Iaitu walaupun mereka diberikan ilmu dan kelebihan, tapi selagi mana tidak diperintahkan oleh guru mereka untuk kehadapan, mereka tak akan kehadapan. Hanya apabila diperintahkan oleh guru-guru mereka untuk kehadapan, barulah mereka kehadapan. La ilaha illallah. Bahkan disebutkan tentang Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, walaupun beliau seorang alim yang luar biasa ilmunya, dan kita tengok ilmunya dalam kitab-kitabnya, dia enggan kehadapan sehingga diperintahkan oleh gurunya yang masih hidup perintahkan, tak nak ke hadapan, tak nak keluar, tak nak mengajar. Wabadin disebutkan bahawa sehingga beliau bermimpi bersama orang-orang alim yang terdahulu, dan di dalam mimpi tersebut diperintahkan untuk dia mengajar.
wahakadha. Pun dia tak mengajar lagi sampai dikatakan bahawa beliau bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri yang mengatakan agar supaya dia maju ke hadapan ataupun keluar untuk berdakwah, barulah dia keluar berdakwah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Naam. Al-muhim yakni kita jangan angkat diri kita, akan tetapi bila diperintahkan untuk berdakwah ataupun menyampaikan, baru kita sampaikan. Yakni bila guru-guru yang menyuruh kita untuk melakukan perkara tersebut, maka dengan izin dan perintah daripada mereka, barulah kita ke hadapan. La ilaha illallah. Apabila di suatu negeri ia mendapati orang yang mengaku memiliki pengetahuan, ia berkata kepadanya, bolehkah aku membaca kepadamu? Subhanallah. Ni antara adab-adab orang alim. Bila berjumpa dengan orang alim yang lain, sama ada kita bertanyakan soalan-soalan untuk mendapatkan manfaat daripada jawapan mereka, ataupun kita minta nasihat dan wasiat daripada mereka, ataupun kalau kita ada kitab, kita mohon agar supaya kita dapat baca kitab tersebut pada mereka. Sebab antara asbab pembukaan, asbab mendapat kefahaman ilmu agama adalah apabila kita belajar daripada orang alim. Dan antara adab belajar ataupun cara untuk kita mendapatkan manfaat, bila kita ambil buku, baca dengan dia. Hatta walaupun dia tak syarahkan, tapi kita baca dekat dia. Itu salah satu asbab untuk mendapat pembukaan. La ilaha illallah. Tapi sekarang kita jaranglah nampak benda itu berlaku kan. Tapi macam dekat madrasah-madrasah, biasanya anak murid yang akan baca pada guru, kemudian guru akan syarahkan. Nah, maka ia dan orang lain mendapatkan manfaat kerana ketawaduannya dan sikapnya yang meluruskan diri itu. Nah, bahkan disebutkan bahawa ada satu kali Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengah naik kenderaannya, unta ataupun kuda. Sekali dia ada orang mabuk sedang membacakan syair. Orang mabuk sedang baca syair, maka Imam Ali Zainal Abidin turun daripada kenderaannya dan kemudian dia ambil pen, dia tulis syair tersebut. Sebab apa? Sebab al-hikmah dalatul mu'min. Perkataan-perkataan hikmah ni merupakan barang hilang orang-orang yang beriman. Seperti yang disebutkan, hikmah adalah barang yang mukmin yang hilang. Jadi mana-mana kita dapat ambil pengajaran, kita dapat ambil ilmu, walaupun daripada siapa pun, kita ambil. Kita ambil. Naam. Sayyidina Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair di kalangan para tabi'in. Sa'id bin Jubair merupakan antara para tabi'in, dan bukan tabi'in yang biasa, antara sadatut tabi'in. Tabi'in ni ada ramai. Antara yang hebat adalah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni antara leader di kalangan tabi'in. Tapi di kalangan tabi'in pun ada leader-leader lain. Seperti siapa? Sayyidina Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, yang mana dia pun telah berjumpa dan banyak belajar ilmu daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Antara ketua-ketua para tabi'in juga adalah Sayyidina Sa'id bin Jubair, yang sering kita sebutkan. Beliau mengatakan seseorang sentiasa menjadi orang yang alim selama ia belajar. Maka apabila ia meninggalkan belajar dan menduga bahawa dirinya tidak perlu lagi belajar dan telah merasa cukup dengan apa yang ada padanya, maka ia sangat bodoh. Maksudnya, selagi mana kita rasa tak pandai, kita akan belajar. Selagi mana kita rasa kita tak ada ilmu, kita akan mencari ilmu. Dan bila kita rasa macam tu, barulah ilmu tu sentiasa bertambah dan kefahaman sentiasa bertambah. Tapi bila kita rasa, khalas aku dah faham, aku dah pandai, aku dah tu dah ni, khalas dia tak akan belajar. Jadi bila dia tak belajar, dia stop belajar, dia akan jadi bodoh. Waliyazbillahi tabaraka wa ta'ala. Di antara ucapan Sayyidina Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid, Muhammad bin Zain bin Sumaid, Habib Muhammad bin Zain bin Sumaid ni antara anak murid kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan sesungguhnya orang yang menundukkan dirinya dan menerima kebenaran dari orang yang membawanya, bererti ia telah tawaduk kepada kebenaran dan telah bersikap adil. Ini adalah sifat seorang penuntut ilmu yang sebenarnya, mahu menerima manfaat dari siapa sahaja, di mana sahaja dan mencari pada siapa sahaja. Ia juga tidak menjadikan manfaat yang dicari terbatas pada seseorang sahaja dan bukan pada lainnya.
melainkan ia akan memanfaatkan kesempatan, mendapatkan keutamaan-keutamaan dan akan mencari perantara yang dapat menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita dah sebutkan sebelum ni tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari sedang berkhutbah, bagi ceramah. Tiba-tiba satu orang wanita bangun mengatakan, "Kamu salah wahai Amirul Mukminin." Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Asabat imra'ah wa akhta'a Umar." Benar kata wanita tersebut dan Umar salah. Umar salah. Maksudnya apa? Sayyidina Umar bersifat tawaduk dan bersikap adil terhadap dirinya. Kalau dia salah, cakap salah. Maksudnya kebenaran itu diikuti walau daripada siapa pun ianya datang. Kadang-kadang orang yang berbangga diri, kalau orang lebih muda tegur, tak nak terima. Orang yang lebih berilmu tegur, tak nak terima. Orang yang lebih salih tegur, tak nak terima. Dia je betul. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Nah, ini adalah sifat seorang penuntut ilmu yang sebenarnya mahu menerima manfaat dari siapa sahaja, di mana sahaja dan mencari pada siapa sahaja. Ia juga tidak menjadikan manfaat yang dicari terbatas pada seseorang sahaja. Bukan hanya dia belajar daripada guru dia je. Dia rasa guru dia je betul, guru orang lain salah. Dia hanya mengambil daripada orang alim ni je, orang alim lain tak. Dia ambil daripada grup dia sahaja, grup lain dia tak ambil. Dia ambil daripada mazhab dia sahaja, daripada mazhab lain tak ambil. Dia ambil daripada tariqah dia sahaja, tariqah lain dia tak ambil. Walaupun tak salah, walaupun memang sebaiknya ataupun memang cara yang sebetulnya bila kita belajar daripada guru kita, kita merasakan, yakni kita punya pandangan, kita punya pendapat terhadap guru kita, bahawa guru kita lah yang paling baik dan paling sempurna. Kalau tak, kita tak adalah belajar daripada dia. Maksudnya kita berbaik sangka dengan guru kita, menyangka bahawa dia yang paling berilmu dan paling serasi untuk kita ambil ilmu daripada dia. Tapi pada waktu yang sama, kita tak menyalahkan guru orang lain. Pada waktu yang sama, kalau mungkin kita duduk dengan guru orang lain, kita ambil juga manfaat daripada guru mereka. Tak bermakna kita ni terlampau ta'assub kepada guru kita sahaja. Guru orang lain kita tak ambil manfaat, guru orang lain kita tak ambil manfaat. Itu yang dimaksudkan di sini. La ilaha illallah. Bahkan daripada mana sahaja kita boleh ambil manfaat, kita ambil. Apa-apa manfaat yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, apa-apa manfaat yang dapat mendekatkan kita kepada Rasulullah, daripada siapa pun ia datang, maka kita ambil manfaat tersebut. Naam. Kemudian disebutkan muka surat sebelah, tawaduk. Setelah ayat tu, tawaduk merupakan pembawaan dan anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya. Nah, maka sifat tawaduk ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini diamalkan, yakni kita beramal dengan sifat tawaduk ni walaupun kepada orang yang mungkin kadang-kadang melakukan maksiat, mungkin kepada orang fasik, orang yang buat zalim. Tapi tawaduk kepada mereka tak bermakna untuk kita ikut mereka, apa yang mereka lakukan. Tawaduk kepada mereka tidak bermakna kita membenarkan apa yang mereka lakukan. Yakni tawaduk kepada mereka, kita berlemah lembut dengan mereka dengan harapan agar supaya mereka bertaubat, agar supaya mereka insaf, agar supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Naam. Bahkan terhadap haiwan dan harta benda. Hatta dengan haiwan kita menunjukkan kasih sayang kepada haiwan. Bahkan cerita tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau terkadang pergi ke tempat sampah untuk kutip apa-apa makanan yang boleh dibersihkan, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang lain. Satu hari dia nampak seekor anjing. Jadi anjing, dia berkata kepada anjing, "Wahai anjing, kalau aku dapat lintas titian sirat, maka aku lebih mulia daripada kamu. Tapi kalau aku terjatuh di titian sirat, maka kamu lebih mulia daripada aku." Maksudnya tak ada rasa dirinya confirm lebih hebat daripada anjing tersebut. Hatta dengan haiwan yang kita anggap sebagai haiwan yang najis. La ilaha illallah. Dan benda-benda malah juga kepada orang kafir. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
sesungguhnya orang-orang kafir daripada ahlul kitab dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala fi nari jahannam, mereka akan berada di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Akidah kita orang kafir, dan kalau mereka meninggal dunia dalam kekufuran tersebut, mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak bermakna kita memandang rendah kepada mereka, tidak bermakna kita rasa diri kita confirm lebih baik daripada mereka, tak bermakna kita tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada mereka, tidak bermakna kita boleh menzalimi mereka bila diorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga manusia, mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita tunjuk akhlak yang mulia kepada mereka. Naam, jadi antaranya sifat tawaduk kepada mereka, berendah diri dengan orang-orang kafir. Sebab kita pun tak tahu sama ada kita akan diakhiri hidup kita ni dengan kalimah la ilaha illallah ataupun tidak. Jadi kita harap, kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan dengan harapan kita sentiasa kekal atas jalan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan diteruskan dengan berada di atas jalan hidayah. Tapi untuk orang-orang kafir, kita sedih kalau dia meninggal dunia dalam kekufuran tersebut, dan kita tunjukkan akhlak-akhlak yang mulia dengan harapan dia dapat masuk Islam satu hari, ataupun paling kurang dia tidak membenci agama Islam. Naam. Kemudian disebutkan tentang kurma jika berbuah banyak maka akan menunduk, demikian pula sebaliknya. Kemudian disebutkan ilmu juga bermusuh. Al-ilmu harbun lil fatal ali. Ilmu memusuhi anak muda yang meninggi diri. Kasail harbun lil makanil ali. Seperti mana air ataupun banjir tak akan menetap di tempat yang tinggi. Maksudnya air tu dia akan bertakung dekat tempat yang rendah. Jadi bila tempat tu tinggi, air tak akan kekal kat situ. Begitu juga ilmu tak akan kekal pada orang yang berbangga diri, meninggi diri. Ilmu tu akan ada bersama orang-orang yang merendahkan dirinya. La ilaha illallah. Diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman meski diberi kerajaan, beliau tidak mahu mengangkat pandangannya ke langit kerana khusyuk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sifat tawaduknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila jalan, Nabi akan melihat kepada bumi lebih lama daripada melihat ke tempat-tempat yang lain. Nabi akan pandang bawah. Dan kalau tak ada sebab, Nabi tak akan pandang ke atas. Nabi tak akan pandang ke atas. Jadi tapi sekarang kita ada banyak billboards kan. Kita ada banyak billboard, jadi bila jalan tu tengok sana, tengok sini, sibuk nak tengok tempat-tempat lain. Tapi Nabi SAW bila jalan, Nabi akan kebanyakan waktu Nabi tengok ke bawah. Beliau memberi makan orang dengan makanan yang lazat, sedangkan dirinya sendiri makan roti gandum. Subhanallah. Ithar, yakni mendahului, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Walaupun tak salah nak mengutamakan diri sendiri, walaupun tak salah nak mengutamakan ahli keluarga sendiri dengan makanan-makanan yang lazat, tapi ini ekstra. Maksudnya kalau kita buat tu bonus, macam sifat warak. Syariah suruh buat macam ni, tapi orang yang bersifat warak tu dia akan berjaga-jaga lebih, dia akan buat ekstra daripada apa yang dituntut. Maka ithar, mendahului orang lain, ni ekstra yang boleh kita lakukan dalam mengutamakan orang lain. La ilaha illallah. Dan kita tak lama lagi dah nak masuk bulan Ramadan. Kalau kita dapat beri makan kepada orang lain, ini antara fadilah, antara waktu untuk kita merebut peluang untuk memberi orang makan. Dan memberi orang yang lapar makan mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memberi makan orang yang berpuasa tu sewaktu berbukalah. Bukan lepas dia semayang tu baru nak serve yang berat-berat lah. Yang waktu dia nak buka puasa tu mungkin benda ringan, mungkin tamar, mungkin buah, mungkin benda-benda yang manis dan sebagainya.
Mungkin daripada sekarang kita boleh plan, mungkin kita bagi makan ahli keluarga, ajak diorang datang rumah makan, ataupun berkumpul kat mana-mana untuk jamu orang makan dan sebagainya. Mungkin dekat madrasah, mungkin dekat rumah anak yatim, mungkin dekat mana-mana tempat yang boleh kita plan untuk nak bagi makan. Kalau kita ada kemampuan, maka kita plan, sehingga kita mendapat pahala memberi orang-orang puasa makan. Nah, kemudian Habib Zain bin Ibrahim bin Sweid meneruskan dengan mengatakan, meninggalkan berbantah-bantahan dan perdebatan. Antara sifat-sifat orang alim, dia tak suka berdebat, dia tak suka untuk nak menunjukkan yang dia ni lebih pandai. Biasanya orang yang suka berdebat ni kadang-kadang nak tunjuk diri ni pandai, bukan sebab dia nak menunjukkan ilmu tu tak, ataupun nak nak menunjukkan kebenaran, tapi lebih kepada nak tunjuk, oh dia ni lebih hebat dalam berdebat, lebih hebat ilmunya dan sebagainya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, aku mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan, sesungguhnya seorang alim itu tidak suka berselisih atau menghasut. Dia selalu menyebarkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila diterima, dia bertahmid kepada Allah, dan ketika ditolak tetap bertahmid, memuji Allah. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, di antara sifat orang-orang yang memegang kebenaran adalah meninggalkan perdebatan. Seandainya pun mereka terpaksa berdebat, maka cukup dengan satu kalimat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan, melainkan dengan cara yang paling baik. Beliau juga mengatakan, barang siapa yang mengerti sesuatu ilmu dan benar-benar menguasainya, ketika mendengar orang lain berbicara tentang ilmu tersebut dengan baik, hendaklah diam dan tidak berbicara untuk menonjolkan diri. Dan jika tetap berbicara, maka hal itu tergolong kebodohan. Banyak orang yang baru memiliki satu bab atau 10 masalah sahaja sudah berbicara dengan setiap orang yang mendengarnya, berbicara tentang suatu ilmu. La ilaha illallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahawa, aku tidak pernah berdebat dengan orang alim kecuali aku akan menang dalam perdebatan tersebut, yakni dalam perbahasan tersebut. Dan aku tak pernah berdebat dengan orang yang jahil, tak ada ilmu, kecuali dia akan menang dalam perdebatan. Kenapa? Kerana orang yang ada ilmu akan basekan perdebatan itu atas kebenaran, atas ilmu. Jadi dia ada kebenaran dan kesalahan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan bukti. Tapi orang yang tak ada ilmu, orang yang cetek ilmu, ataupun orang yang jahil, dia berdebat ikut suka hati dia. Dia tak ada SOP, asal boleh dia langgar je, yang penting dia menang. Dia main cakap je apa nak buat, dia nak twist and turn bila-bila dia nak buat, bila-bila dia nak twist, bila-bila dia nak turn, dia akan cakap sehinggalah dia menang. Wah, kata. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku tak pernah berdebat dengan orang yang tak pandai ataupun orang yang jahil, tak ada ilmu, kecuali dia akan menang. Nah, aku mendengar Sufyan Uyainah mengatakan, iaitu guru dia, sesungguhnya seorang alim itu tidak suka berselisih ataupun menghasut. Dia selalu menyebarkan hikmah, dan ini yang diajar di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wala tujadil billati hi ahsan. Serulah ke jalan Tuhan kamu dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, wa bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik, wala tujadil illa billati hi ahsan, dan kalaupun perlu berdebat dengan kebaikan. Maksudnya, kalau dengan kita menerangkan bukti-bukti, orang nak terima. Maksudnya orang yang kita berdebat tu dia nak kebenaran. Jadi pada waktu itu kita terangkan. Tapi dengan orang yang tak nak kebenaran, hanya nak berdebat, hanya nak cari pasal, buang kareng sahaja, kita nak berdebat dengan dia, buang tenaga. Jadi simpan tenaga tu untuk ibadah kita, untuk kita baca Quran, untuk kita solat. Dah lepas berdebat, lepas tu kita pula jadi marah, kita jadi angin. Satu hal pun yakni membazir masa, membazir tenaga. Naam. Jadi ahsan kita tak berdebat. Khalas, apa dia nak cakap, biar dia cakap. Sebab dia tak nak dengar pun kebenaran. Tapi kita lah kena sabar. Apa yang dia cakap tu mungkin nonsense. Jadi kita sabar je. Tak payah nak
tak perlu nak cakap. Dan itu yang diingatkan oleh para guru, mengatakan dakwah zaman sekarang ni kebanyakannya senyum dan berpaling daripada orang-orang yang suka cakap benda-benda yang bukan-bukan. Bukan bermakna orang cakap salah je kita kena betulkan, orang cakap salah je kena betulkan. Sebab orang yang cakap salah tu tak semestinya nak dengar kebenaran. Jadi kita yang kena beralih ataupun berpaling daripada perkara-perkara yang mungkar. La ilaha illallah. Dan bila kita mengutarakan kebenaran, kalau orang terima, alhamdulillah. Kalau orang tak nak terima pun alhamdulillah. Kita tak paksa orang untuk terima apa yang kita sampaikan. Kita tak paksa orang menerima apa yang kita sampaikan. Nah, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di antara sifat orang yang memegang kebenaran adalah meninggalkan perdebatan. Seandainya pun mereka terpaksa berdebat, maka cukup dengan satu kalimah. Subhanallah. Kadang-kadang perdebatan sehingga menyebabkan pertengkaran dan sebagainya. Perdebatan bukan satu sunnah. Jadi kalau nak menegakkan kebenaran ataupun nak menegakkan sunnah dengan perkara yang bercanggahan dengan sunnah, tu tak betul. Kita nak tegakkan kebenaran, tapi cara kita tegakkan kebenaran tu dengan cara yang bukan sunnah ataupun bukan cara yang betul. Ini berdebat, bertengkar dan sebagainya. Jadi kenapa kita nak tegakkan kebenaran dengan cara yang salah? Tegakkan kebenaran dengan cara yang betul, dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Imam Haddad mengatakan, barang siapa yang mengerti suatu ilmu dan benar-benar menguasainya, ketika mendengar orang lain berbicara tentang ilmu tersebut dengan baik, hendaklah dia diam. Maksudnya ada orang tengah berbahas tentang satu perkara dan orang tu pun maksudnya arif dalam perkara tersebut. Walaupun kita lebih hebat daripada orang tu, khalas yakfi, apa yang diterangkan dah cukup. Tak perlu kita nak tunjuk kepada orang lain, oh aku punya explanation ni lagi pandai, aku punya dalil lagi kuat, padahal benda yang cakap sama, point dia tu dah orang dah dapat. Wah kata, tapi ni di sini nak menunjukkan sifat tawaduk, sifat rendah diri dan hikmah yang Allah, kebijaksanaan yang Allah berikan kepada orang alim. Yakni kalau ada satu orang yang dah explain dan explanation tu cukup, khalas, dia tak perlu nak menunjukkan bahawa dia pun ada ilmu tersebut. Dan jika tetap berbicara, maka hal itu tergolong kebodohan. Kalau dia bercakap juga, nampak yang dia ni tak pandai, walaupun dia ada ilmu. Subhanallah. Jadi penting untuk kita, subhanallah, ilmu ni wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang ada ilmu, ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Dan orang yang paling berilmu di kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak orang yang baru memiliki satu bab atau 10 masalah saja sudah berbicara dengan setiap orang yang mendengarnya, berbicara tentang suatu ilmu. Sibuk nak bagi tahu orang ilmu yang dia ada. Ilmu ni macam ubat. Doktor tak bagi ubat dekat semua orang. Hanya orang yang meminta prescription dan minta ubat daripada doktor, baru doktor bagi ubat. Tapi kita ni habis je majlis, khalas, semua orang kita jumpa, kita nak bagi ceramah. Kita hadir majlis ilmu, kita keluar majlis ilmu, terus kita nak dakwah sana, dakwah sini dan sebagainya. Orang tak nak dengar. Orang tak nak dengar. Macam doktor, bagi nasihat bila diperlukan. Bukan jumpa setiap orang nak bagi nasihat. La ilaha illallah. Dengan setiap orang kita tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan setiap orang kita tunjuk akhlak yang mulia. Tidak bergaul dengan penguasa. Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala mengatakan, para ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bercampur dengan penguasa dan memasuki urusan dunia. Maka jika mereka bercampur dengan penguasa dan memasuki urusan dunia, bererti mereka telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Maka menghindar dan berhati-hatilah dari mereka. Diriwayatkan pula ulama yang paling buruk adalah yang mendatangi umara, iaitu pemimpin, dan sedangkan umara, pemimpin yang paling baik adalah yang mendatangi ulama. Di dalam riwayat hidup Ali bin Husain Asy-Syandali disebutkan bahawa Sultan Malik Shah berkata kepadanya, mengapa engkau tidak datang ke tempatku
Beliau menjawab, aku ingin engkau menjadi raja yang terbaik kerana mengunjungi para ulama, dan aku tidak ingin menjadi ulama yang paling buruk kerana mengunjungi penguasa. La ilaha illallah. Nah, kemudian Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, larangan memasuki tempat para penguasa dan mendatangi mereka bukanlah larangan mutlak, melainkan bagi orang yang mencari dunia. Adapun bagi orang yang bertujuan memberi nasihat kepada mereka, maka ia terlepas dari celaan. Jadi memutlakkan celaan atas hal itu adalah salah, kerana banyak orang salih yang masuk ke tempat penguasa bertujuan memberi nasihat dan kerana sayang kepada mereka dan kaum muslimin. Ada yang mengatakan bahawa Al-Idrus pernah mencium kaki seorang penguasa untuk menolak kejahatan yang ingin dia, iaitu penguasa itu, timpakan kepada kaum muslimin. Nah, secara umum, nasihat kepada seorang alim agar supaya berhati-hati untuk tidak sewenang-wenangnya bercampur dengan penguasa. Pada waktu yang sama, mereka juga ada tugasan, para ulama, kerana tak semua orang dapat berjumpa dengan penguasa untuk memberi nasihat. Akan tetapi sebahagian daripada para ulama mempunyai tempat di sisi penguasa ataupun di hati penguasa, sehingga mereka boleh memberi nasihat kepada para pemimpin. Yang kita orang biasa nak mendekati pemimpin tak boleh, tapi sebahagian daripada para ulama yang dibenarkan untuk mendekati para pemimpin, maka diorang boleh memberi nasihat kepada para pemimpin. Jadi jangan kita berburuk sangka dengan para ulama yang mendekati para pemimpin, kerana mungkin niat mereka bukan untuk mendapatkan keduniaan, tapi mereka ingin mendatangkan kebaikan kepada orang-orang Islam dengan mereka menasihati para pemimpin. Nah, dan banyak cerita tentang orang-orang saleh yang diziarahi oleh para umara, para pemimpin. Walaupun rumah para ulama itu kecil dan sebagainya, tapi diziarahi oleh para pemimpin. Jadi kadang-kadang kita jangan suka menghukum para ulama yang mendekati para pemimpin, kerana mungkin disebabkan mereka itu mendekati para pemimpin, banyak kebaikan yang datang ataupun banyak keburukan yang terhindar disebabkan mereka mendekati para pemimpin. Nah, lemah lembut kepada para penuntut ilmu. Antara sifat seorang alim, berlemah lembut kepada para penuntut ilmu. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam muqaddimah kitab Syarh Al-Muhadzab bahawa seorang pengajar disunnahkan berlaku lemah lembut kepada penuntut ilmu dan bersikap baik kepadanya semaksimal mungkin. Imam At-Tirmidhi meriwayatkan daripada Abu Harun Al-Abdi yang mengatakan bahawa suatu ketika kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, sesungguhnya manusia mengikuti kalian, dan sesungguhnya orang-orang dari berbagai tempat akan mendatangi kalian untuk mendalami agama. Maka apabila mereka mendatangi kalian, berikanlah wasiat kepada mereka untuk berbuat baik. Demikian keterangannya. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya kami tidak suka membingungkan murid, tetapi kami berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Engkau lihat banyak orang berpanjang lebar dalam mengajar kepada para pelajar pemula, iaitu beginners, sehingga membuat mereka bingung dan menjadi bosan. Ada dua ilmu yang membuat kami tidak merasa aman untuk dipegang oleh para pelajar masa sekarang, iaitu ilmu hakikat dan ilmu tentang khilafiyah para imam. Kami memiliki banyak kitab tentang itu, tetapi tidak kami tunjukkan. Demikian keterangan dari kitab Tathbitul Fuad. Beliau Imam Haddad juga mengatakan, di masa sekarang seharusnya para pengajar mencari penuntut ilmu walaupun hal ini bertentangan dengan apa yang telah dilakukan salaf, agar para pengajar dapat mengingatkan kembali ilmunya. Sebab jika bukan kerana mengajar, dia akan lupa. Begitu juga agar mendapat pahala.
Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan ilmu adalah amanah yang mesti dijaga dan tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang dapat dipercaya, dapat menjaganya, memiliki sifat wara' dan bertakwa. Jika tidak, ia akan menyia-nyiakannya dan meletakkannya bukan pada tempatnya. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat melaluinya, berkata, kami tidak mendapatkan ilmu dengan banyak berbicara dan tidak pula dengan banyak bertemu orang besar, tetapi kami mendapatkannya dengan mengosongkan hati dari dunia, menangis di tengah malam dan selalu waspada menghadirkan dia yang maha perkasa. Tidaklah kami dapatkan kebaikan seluruhnya kecuali pada ilmu, dan jika bukan kerana ilmu, nescaya seorang hamba tidak akan mengenal Tuhannya dan bagaimana cara menyembahnya. Naam. Antara sifat ataupun antara adab seorang alim kepada para penuntut ilmu adalah dengan berlemah lembut. Yang ini bersabar dengan kerenah para penuntut ilmu, agar supaya para pelajar itu dididik dengan ilmu. Adabnya dididik melalui ilmu. Tapi yang ini daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, yang ini semakin lama pelajar itu mempelajari ilmu, lama kelamaan ilmu tu yang akan mendidik. Tapi guru sewaktu nak mengajar perlu ada kesabaran. Kalau dia tak sabar nak mengajar, kalau anak murid mungkin tak tunjuk adab yang baik sewaktu belajar dan sebagainya, khalas guru terus marah dan sebagainya, khalas anak murid itu tak akan sampai ke penghujung. Jadi hatta guru perlu ada kesabaran dalam mengajar dan dalam mendidik. La ilaha illallah. Dan antara adab-adab ataupun adab-adab mengajar ataupun cara-cara mengajar adalah mengajar daripada level yang rendah naik perlahan-perlahan ke level yang tinggi, bukan terus bagi level yang tinggi sampai tak faham. Yang ini budak-budak baru masuk darjah 1 tapi ajar algebra ataupun ajar maths form 4, form 5. Yang ini dia akan tak faham. Walaupun nombor tu dia tahu nombor, huruf tu dia tahu huruf, tapi akal dia belum sampai untuk nak memahami ilmu yang lebih tinggi. Hakadha. Jadi bila dia tak faham, dia tak susah nak fokus. Naam. Dan bila tak, naam. Dan antara perkara yang Imam Haddad mengatakan tak merasa aman untuk diberikan, ilmu yang tidak dirasa aman untuk diberikan pada para pelajar zaman sekarang adalah ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni maksudnya ilmu tinggilah, tasawuf yang tinggi ataupun akidah yang tinggi. Maka zaman sekarang ni kita yang basic, kita fokus yang basic, perkara-perkara yang terkait dengan adab, perkara-perkara yang terkait dengan basic akidah, fikah-fikah yang fardu ain dan sebagainya, juga daripada ilmu tasawuf yang perlu untuk dipelajari. Maka itu yang diajarkan. Adapun kitab-kitab yang terlampau tinggi yang mengajarkan ilmu hakikat dan sebagainya, ataupun tentang khilafiyah para imam, perbezaan pendapat di kalangan para imam, mazhab dan sebagainya, maka itu untuk orang-orang yang dah sampai tahap tu bukan untuk diajarkan kepada orang awam. Nah. Dan di zaman sekarang, kata Imam Haddad, guru kena cari murid. Zaman dulu murid cari ilmu, tapi zaman sekarang ni disebabkan semangat orang mencari ilmu dah kurang, jadi guru tak salah kalau guru cari murid, pergi cari timba. Naam. Tak kena. Jodoh lah. Itu jodoh lain. Maksudnya guru pergi cari anak murid untuk diajarkan ilmu tersebut, untuk diberikan ilmu tersebut, agar supaya yang orang alim tu ilmu dia kekal pada diri dia tak lupa, dan juga dia dapat pahala dengan menyebarkan ilmu. Ilmu adalah amanah yang mesti dijaga dan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak dapat dipercayai. Nah, antara sifat yang perlu ada pada anak murid, sifat wara', berjaga-jaga, dan sifat takwa. Takut-takut dia akan merosakkan ilmu tersebut ataupun meletakkan ilmu bukan pada tempatnya. Dan di sini perkara yang sangat penting yang disebutkan di sini, Imam Haddad mendapatkan ilmu. Dia mengatakan kami tidak mendapatkan ilmu dengan banyak bercakap, banyak berbicara, tidak pula banyak bertemu dengan orang besar.
orang-orang alim yang besar. Tapi kami mendapatkannya dengan mengosongkan hati daripada dunia. Salah satu asbab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah mengeluarkan kecintaan dunia daripada hati kita. Yang kedua, menangis di waktu malam. Hakikat ilmu akan diberikan kepada orang yang mempunyai hakikat takwa. Dan bulan Ramadan yang akan datang akan tiba kepada kita tak lama lagi ni, 1-2 hari. Hari-hari Isnin, Selasa malam dah kita masuk pada 1 Ramadan. Merupakan perantaraan yang paling besar untuk kita mendapatkan takwa, hakikat takwa. Maka moga-moga dengan adanya sifat takwa dalam hati, semakin bertambah sifat takwa dalam hati kita, maka akan bertambah hakikat kefahaman ilmu dan pengamalan kepada ilmu tersebut. Dan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati. Sentiasa hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kami dapatkan kebaikan keseluruhannya kecuali melalui ilmu. Maksudnya dengan melalui ilmu yang bermanfaat, segala kebaikan akan didapati dengan ilmu tersebut. Dan ilmu tak didapati kecuali dengan dikosongkan hati daripada kecintaan terhadap dunia dan menangis di waktu malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadir hati bersama Allah. Dan jika bukan kerana ilmu, nescaya seorang hamba tidak akan mengenal Tuhannya dan bagaimana cara menyembahnya. Jadi nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan ilmu. InsyaAllah kita berhenti dulu di sini. Kita akan bacakan catatan akhir minggu hadapan, InsyaAllah ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita saki-baki daripada bulan Syaban, panjangkan umur kita sehingga dapat masuk bulan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita disampaikan pada malam pertama bulan Ramadan itu dalam keadaan hati kita itu telah bersedia untuk mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon daripada Allah agar diberikan taufik juga untuk menyiapkan hati kita ini agar supaya hati kita ini layak untuk mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana orang yang mendapat pandangan rahmat daripada Allah pada hari pertama, pada malam pertama bulan Ramadan, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita pada setiap saat daripada bulan Ramadan. Kita mengambil segala manfaat dan segala anugerah, segala rahmat, segala pengampunan, segala perkara yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik untuk diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami'a khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.